Okey, saya nak tambah sikit yang berkaitan dengan security tadi, jawab security. Okey, yang melibatkan confidential, integrity dan availability tu kan. Okey. Okay. Confidentiality, ini security goal. Ini security goal confidentiality, integrity dan dan availability. Okay. So apabila apa yang membuatkan confidentiality ni, okay, ini objektif dia, confidentiality, integrity dan availability. So apa yang yang kita namakan security attacks. Okay, contoh-contoh security attacks yang melibatkan confidentiality. Okay, security attacks yang melibatkan confidentiality adalah, salah satunya contohnya adalah snooping. Okay, ada juga traffic analysis. Okay, maksudnya attackers dia akan analysis the traffic untuk dia nak do something. Okay, untuk integrity contohnya adalah modification. Kan tadi kalau perasan dekat atas ni, okay, integrity adalah untuk protect information from unauthorized change. So kalau security attacks, maksudnya data tu adalah bila dia modify, contoh dalam satu file, contoh file wasiat. Okay, file wasiat yang betul diwasiatkan kepada si A, tetapi apabila berlakunya modification, maksudnya security attacks, berlakunya modification, ada changes yang sepatutnya wasiat tu diberikan kepada person nama A, so diubah kepada person nama B, maksudnya A tak layak, wasiat tu B yang layak. So bila berlaku modification tu, dia adalah berlaku security attacks pada integrity. Okay, so maksudnya ada changes terhadap data yang sebenar. Okay, availability pula adalah denial of service. Denial of service ni maksudnya, kan tadi saya terang, untuk availability dia adalah available kepada authorized entity apabila diperlukan. Tetapi bila denial of service, maksudnya hak dia dinafikan. Itu maksud dia. Maksudnya bila awak nak buka CMB, macam tadi saya bagi contoh yang online banking, bila awak dah masukkan username dan password yang betul, tapi awak tak dapat nak masuk kepada server CIMB tu. Bila awak tak dapat masuk ke server CIMB tu, maksudnya, okay, bermaksud bila ada security attacks, awak tak boleh nak masuk kepada kepada server CIMB. So itu kita panggil denial of service. Okay, kita akan panjang lagi lah cerita dia. Okay, nanti saya terangkan denial of service ni contohnya apa. Alright. Okay, so denial of service ni DOS. Okay, so kita masuk kepada denial of service. Yang saya rasa yang untuk confidentiality ni dan confidentiality dan integrity, maksudnya confidentiality bila to secure information from unauthorized access. So bila ada access daripada unauthorized user, bermaksud dia berlaku security attacks kepada confidentiality. Dan apabila ada perubahan, changes, modification, bermaksud dia berlaku security attacks untuk integrity. Okay, saya rasa untuk yang confidentiality dan dan integrity mudah kot untuk faham. Untuk availability, sekarang ni apa yang saya nak terangkan adalah untuk availability. Okay, so dia adalah denial of service, untuk menidakkan hak dia. Okay, so denial DOS, nama pendeknya adalah DOS. DOS ni terbahagi kepada DOS attack. Ni kita panggil DOS attack. Okay,
DOS attack ni terbahagi kepada 3. Okay, DOS attack terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah vulnerability attack. Yang kedua adalah bandwidth flooding. Yang ketiga adalah connection flooding. Okay. So ini semuanya adalah DOS attack. Right. So apa contoh vulnerability attack? Vulnerability attacks ni adalah ibarat kita bagi nama, kita bagi maksudnya adalah berlakunya macam kita panggil lubang lah. Okay, vulnerability attacks maksudnya ada lubang pada sistem tu. So bila ada lubang pada sistem tu, itu yang attackers boleh masuk. Ibaratnya macam satu rumah and then ada pagar. Pagar ni semua secure ni, tapi tiba-tiba ada satu ni ada lubang. Kat dia, maksudnya attackers ni dia tahu rumah ni semua secure, tapi ada lubang kat sini yang tuan rumah tak perasan. So attackers tu dia masuk melalui lubang ni untuk attack rumah ni. So itu kita panggil vulnerability attacks. Maksudnya ada vulnerable dekat sistem tu. Okay, untuk bandwidth flooding dan connection flooding. So apa contoh untuk bandwidth flooding? Bandwidth flooding ni adalah attackers ni dia send okay, contoh okay, kita gunakan konsep yang sama. PC awak, okay, awak nak connect dengan server CIMB contohnya. So ini adalah medium penghantaran, ini adalah channel lah. Okay, so bandwidth flooding, attackers ni dia akan hantar paket seolah-olah macam yang request ni awak seorang, tetapi dia buat ibarat 1000 orang request pada masa yang sama. So bila 1000 orang request pada satu server, bermaksud dia akan membuatkan bandwidth flooding. Okay, asalnya kan saya kata bandwidth ni macam contoh macam pipe rumah. Okay, pipe rumah yang kecil, kalau seorang hantar tak ada masalah. Tapi satu pipe yang kecil ni 1000 orang nak lalu pada satu pipe yang kecil, dia takkan muat. So itu yang dipanggil bandwidth. So itu attackers dia saja-saja, maksudnya dia tak ada kerja. So dia sengaja nak kacau bandwidth, dia sengaja nak kacau network kat situ, dia sengaja nak kacau supaya bandwidth flooding. And then itu yang dipanggil security attacks. Okay, so bila asalnya awak nampak awak seorang je yang nak request pada server CIMB, tapi tanpa awak sedari sebenarnya awak telah dihack. Okay, security attacks, awak telah dihack. Dia ibaratnya 1000. Okay, 1000 orang yang minta pada satu masa yang sama. So awak nak masuk kepada server CIMB tak dapat. Okay, so bermaksud ada attacks dekat situ. So itu dipanggil bandwidth flooding. Okay, so saya buat ayat dia adalah attackers send deluge of packets to targeted host. Maksudnya dia memang target lah host. Okay, so ini adalah bandwidth flooding. So untuk connection flooding pula macam mana?
Okay, connection flooding ni, DOS attack ialah bila mana attackers ni dia establish large number of half open or fully open TCP connection at the target host. Okay. Okay. So ayatnya, dia establish, ni attackers lah. So ni attackers ni, dia establish large number of half open ataupun fully open TCP connection. Sorry, dia selalu turun. Fully open TCP connection. Maksudnya dia ganggu connection flooding. Okay, untuk TCP connection ni, suppose TCP connection adalah secure, sepatutnya. Tetapi bila DOS attack pula, sorry sebab tangan saya dia ni. So DOS attack dia ganggu connection tu dengan dia lebih kurang sama macam bandwidth, tapi bandwidth ni tadi dia dia floodkan, dia banjirkan ruang yang kecil tu kepada ramai orang yang request pada satu masa. Tapi yang untuk connection flooding ni, dia establish ibarat macam seorang je, tapi dia establish maksudnya seolah-olah macam ramai nak buat TCP connection pada masa yang sama. So benda yang sama, bila sender nak request, dia tak boleh nak masuk server tu, sebabnya connection tu ibaratnya macam fully open. Okay, dia buka seolah-olah macam ramai sangat request pada masa yang sama. Okay, so itu adalah DOS attack. Okay, saya rasa kalau untuk, dan ada banyak lagi jenis-jenis attacks yang contohnya macam packet sniffer. Ini yang tak termasuk dalam DOS attack. Okay, dia ada packet sniffer. Dalam network security ni, dia ada banyak nama. Okay, dia ada phishing email, dia ada packet sniffer, dia ada macam-macam lagi. So ada yang aktif, ada yang pasif. Okay, so kalau untuk packet sniffer, dia adalah sejenis pasif. Okay, passive receiver. Okay, apa lagi? Okay, satu lagi botnet. Okay, botnet. So botnet ni apa dia? Botnet ni pun salah satu apa kita panggil? Botnet ni adalah salah satu security attack. Okay, botnet attack. Kalau awak baca pasal security ni, kalau awak minat security, so ada banyak security attack nama-namanya. Yang sebelum ni biasanya kita tahu malware, virus. Malware, virus tu malware, virus tu adalah yang diletakkan kepada PC user. Okay,
contoh yang tadi, yang untuk bad news flooding ni, salah satunya memang dia letakkan malware dalam tu supaya seorang yang awak rasa awak seorang, tapi sebenarnya ada 1000 di attack tu. Bila awak klik je enter, seolah-olah macam ada 1000 orang daripada PC ni, ada 1000 orang request pada masa yang sama. So dia suntik malware, okay, tanpa awak sedar. Biasanya tanpa awak sedar tu bukannya tanpa awak sedar macam mana, biasanya awak terklik, okay. Mungkin awak buka tu, awak rasa awak buka PDF daripada website mana, tapi sebenarnya bila awak klik PDF tu, dia ada inject satu, sama ada PDF ataupun images, biasanya image. Bila awak klik saja, awak nampaklah image tu, image yang awak nak, memang image yang awak cari dekat website, tapi sebenarnya bila awak klik image tu, dia ada inject malware. Sebab tu bila inject malware dalam awak punya PC, sebab tu bila awak nak download apa-apa, perlunya scan dahulu, okay. Perlunya antivirus. Perlunya antivirus yang updated. Okay. So, okay, botnet tadi. What is botnet attacks? Botnet adalah botnet adalah PC yang infected by malware yang membenarkan hackers untuk control. Okay. Botnet attack ni, kalau macam tadi, malware tu kalau dia cucuk, dia inject kepada PC dan dia tak buat apa-apa, tak apa. Tapi botnet attack ni adalah yang mana dia inject malware injected pada PC tu, kemudian attackers ni yang control. Attackers yang control PC tu. Saya tak sure kenapa dia asyik naik je. Okay, attackers tu yang control PC tu. Lepas dia inject, dia yang control PC tu. Maksudnya dia nak shutdown ke, dia nak buat apa-apa kepada PC tu. Maksudnya awak sebagai owner kepada PC tu dah tak boleh buat apa-apa. Dia yang control sepenuhnya. Attackers tu yang control sepenuhnya. So, itu yang namakan botnet attack. Okay. So, apa yang saya ajar ni, InsyaAllah masuk. Dan awak boleh tambah lagi pengetahuan awak yang berkaitan dengan security. Masuk exam 1, dan perlu juga untuk awak tahu security ni dia ada banyak. So it's good for you to always update about security, network security ni. Menarik sebenarnya. Kalau awak baca news yang berkaitan dengan network security, ada setiap hari banyak. Okay. So seronok kalau awak minat. So best lah sebenarnya untuk baca pasal network security ni. Komputer ni ada 2. Satu dia berkaitan dengan network, satu lagi dia berkaitan dengan security. So dia ada 2 bidang, satu network, satu security. So of course lah awak kena tahu pasal network dulu, kemudian awak tahu pasal security. Sebab apa? First adanya network. Bila adanya network, adanya security, adanya ilmu security untuk securekan network tu. Okay.